Damsyik. Maknanya kalau dua-dua tu dah turun, dah muncul, memang betul lah dunia ni hampir dengan kiamat. Sebab tu Nabi sebut ni 1500 tahun je. Sekarang ni 1445, lagi 55 tahun je. Kejar dah kejar. Dan bila turun Imam Mahdi, bila turun Nabi Isa AS, Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila menang Islam, barulah bila turunnya Imam Mahdi, bila turunnya Nabi Isa AS, semua kita akan jadi pengikut. Akan jadi pengikut Imam Mahdi. Sebab tu manusia dia tertunggu-tunggu sangat. Munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa dengan tugas masing-masing. Islam akan dimenangkan oleh Allah. Sebab tu salah satu hadis daripada Rasulullah SAW yang Nabi sebut, Islam kembali berkuasa, akan diberikan kemenangan setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun Islam akan menang, betul? Tahun yang terakhir Islam berkuasa 1924. 100 tahun daripada tu 2024. Tahun depan je lah. Tahun depan. InsyaAllah lah tahun depan menang. Islam menang, kemudian Islam bila kemenangan dan bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak lama lepas tu dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sekarang ni memang manusia, khususnya umat Islam, dia memang ternanti-nanti sangat munculnya Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab Islam sekarang ni dia berpecah banyak dah. Pecahnya macam-macam bahagian pecah dah. Bila pecah, kita makin lemah. Mudah untuk dikuasai oleh bangsa lain, agama lain. Yang sekarang ni memang memusuh Islam lah. Tak kira di mana. Sebab tu yang kita teruja sangat tunggu bilanya muncul Imam Mahdi. Sebab tu kalau tak salah saya lah, kalau di Malaysia lebih kurang dalam 30 orang yang pernah ditangkap sebab mengaku jadi Imam Mahdi. Haji Mahdi ada. Zaman Piramli, Haji Mahdi. Yang ni Imam Mahdi. Hampir 30 orang yang ditangkap sebab mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu tak hebat lagi lah. Kalau di Iran, salah satu penjara, di Iran tu dalam satu sel tu ada lebih kurang dalam 2 ke 3 ribu orang banduan. Yang salahnya semua sama je. Satu je salahnya. Apa? Semua tu mengaku jadi Imam Mahdi. Hampir dekat 2 ke 3 ribu orang. Memang tunggu-tunggu sangat Imam Mahdi ni muncul. Sebab dia akan bawa kemenangan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu kajian. Betul, memang betul. Betul tak Imam Mahdi akan muncul? Betul. Betul nak Nabi Isa akan turun? Betul. Tapi kita cuma tak tahu bila dan di mana. Tapi kajian tu sebut macam tu lah. Kalau betul dah ada, terima je lah. Dan memang Allah Ta'ala akan hancurkan dunia dengan cara yang macam tu. Kita dah ngaji tu lah caranya. Muncul Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa AS. Kemudian barulah dunia ni dia makin hampir pada kehancuran. Kemudian sebelum Allah Ta'ala datangkan angin merah tu kan, yang akan mematikan hanya orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya betul, hidup kita ni semakin sampai pada penghujungnya. Tak kiralah kalau dunia ni tinggal lagi 55 tahun ke, 550 tahun ke, 500 tahun lagi ke, dunia tetap akan kiamat. Itu. Dan kita pun tetap akan menuju pada Yang Maha Esa. Itu je. Cuma tak tahu zaman kita ke dunia dikiamatkan oleh Allah ataupun zaman yang lain. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu habis di situ. Mukadimah lebih kurang dalam setengah jam. Ya. Masuk pada bab yang ke-24. Betul? Bab yang ke-24. 24. Yang ada buku, buka muka surat 59. Yang ada buku lah. Yang tak ada buku, buat-buat macam ada buku. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh tulis lah. Bab yang ke-24. Menangguhkan pembayaran hutang. Ni cerita hutang pula pagi ni. Aduh. Baru je ni. Nak mula tahun baru dah cerita hutang. Ini yang berhutang ni. Menangguhkan pembayaran hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang berhutang adalah wajib membayarnya mengikut hukum Islam. Oleh itu, orang-orang yang mempunyai harta atau mampu membayar hutangnya tetapi sengaja melambat-lambatkannya atau tidak mahu membayarnya, maka perbuatan ini adalah amalan orang-orang munafik yang dibenci dalam Islam. Ni orang yang nak cerita tentang hutang. Hutang ni antara perkara yang disegerakan, antara perkara yang Nabi tuntut untuk disegerakan. Ya, ada 6 perkara dalam hidup ini yang Nabi minta kita segerakan. Apa dia 6 perkara tu? Segerakan yang pertama, solat. Yang pertama segerakan solat lah. Ya, usaha pada kita untuk kita segerakan solat. Solat ni pula ada pula 3 bahagian ni kan. Awal, pertengahan
dan terakhir. Kita ni solat yang mana? Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu, ataupun memang tak ada waktu. Itu solat. Yang kedua, segerakan apa? Segerakan apa? Kedua, segerakan taubat. Segerakan taubat. Dosa kita banyak, taubat. Jangan tangguh-tangguh. Buat dosa, taubat. Betul, tetap akan berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi taubat. Iringilah setiap dosa itu dengan taubat, kata Sayyidina Ali. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah akan kurniakan kepada kamu kekuatan untuk meninggalkan segala dosa maksiat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala datang kepada kita satu perkara, rasa yang namanya menyesal. Penyesalan. Penyesalan itu. Orang yang bertaubat ni dia kena ada penyesalan. Penyesalan. Bila ada penyesalan, mudah-mudahan dia akan meninggalkan dosa maksiatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, segerakan yang ketiga, segerakan urusan jenazah. Jangan lambat-lambat sangat. Jangan lambat-lambat. Meninggal je tanam tu. Yang boleh tunggu jenazah ni, satu je apa dia? Waris je. Waris je yang boleh tunggu. Itu pun tengoklah waris tu di mana. Ni nak ke bumi dah ni. Telefon ni ada lagi di mana ni? Di Johor lagi. Oh, jauh sangat. Tak apalah, ke bumi dulu dah. Ini apa ni? Kawan dia. Kawan tak ada. Sepupu pun tak ada. Sepupu pun tak ada. Dia waris je. Waris je. Bila waris bolehlah ada tunggu. Tak usah lambat-lambat sangat lah. Jangan lambat-lambat sangat. Segerakan. Apatah lagi kalau yang mati tu pula, orang yang beriman dengan Allah, dia tahu tempat dia tu syurga lah. Kalau boleh dia pergi jalan kaki, dia pergi sendiri. Lambat sangat koma ni, nunggu koma lambat sangat. Aku pergi sendiri je jalan kaki, kita berlari. Kalau yang mati itulah orang yang kufur pada Allah, kalau dia boleh cakap, dia kata boleh tak simpan kejap? Boleh tak simpan mak 3 hari lagi? Carilah mana-mana peti air. Kalau boleh cakap. Sebab tu yang ini kita tahu waktu sakaratul maut itu je. Waktu Allah datang pada waktu kita berhadapan dengan sakaratul maut, Allah akan tunjukkan tempat kita. Mudah-mudahan tempat kita itu tempat yang dapat balasan baik daripada Allah, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu segera ke urusan jenazah. Jangan lambat-lambat sangat. Cium pun yang boleh cium je. Jangan tak boleh cium pun cium. Ni semua nak cium. Suami tak payahlah cium isteri, ibu-ibu so tak payahlah cium ayah tu, tak payah. Cium suami lain je. Tak payah cium. Yang itu dah lama, yang meninggal tu dah lama dah cium dah. Pada start kita kahwin, cium saja dah. Saya tak kata salah cium lah, tapi biarlah yang cium tu waris je. Dah. Ini anak angkat habis mu. Ada 15 anak angkat, 15 anak angkat tu cium. Tu kadang-kadang melambatkan proses tu dah. Habis tu kalau menangislah, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan berumbar-umbar. Jangan sampai kita kata nyelap dah. Sampai merata-rata. Oh, abang. Tak usah macam tu dah. Mati tu tak mati tu je. Segera kat urusan jenazah tu. Saya ingat bila cerita sebut jenazah ni ada kelebihan manusia, kelebihan sahabat. Bila dia ada rasa cinta pada Nabi dan Nabi ada rasa cinta pada dia. Ada kisah seorang pemuda, dia pemuda lah, antara pemuda yang disebut juga sebagai sahabat. Payah nak cari pemuda zaman Nabi ni yang dia beriman dengan agama yang Nabi bawa. Bila ada, dia mesti orang hebat. Pemuda ni Nabi memang suka dia, Nabi memang sayang dia, dan dia antara sahabat yang dia pandai bergurau dengan Nabi, dan Nabi suka gurauan dia. Dia bila dia bertemu dengan Rasulullah, dia akan peluk Nabi pada belakang. Dia suka peluk Nabi pada belakang, dan Nabi tahu tak akan ada orang lain yang akan peluk aku dari belakang melainkan seorang sahabat ni. Saya lupa nama dia, ya? Dia peluk. Dan biasanya orang yang Nabi suka, orang yang Nabi sayang, dia wafat awal. Dan memang pemuda ni wafat awal. Allah Ta'ala ambil dia awal. Dan waktu dia wafat tu, Nabi antara orang yang paling sedih sekali. Memang waktu tu nampak air mata Nabi mengalir, menitik. Menitik. Maknanya tak salah lah kalau menangis. Sebab Nabi pun menangis. Ketika mana orang yang dia sayang, Allah Ta'ala ambil. Usia muda, dalam 20-an, 30-an Allah Ta'ala ambil. Nabi menangis, nampak berlinang, menitik air mata Nabi. Dan setelah selesai dikebumikan, kata Rasulullah SAW, semua kamu baliklah, tinggalkan aku seorang-seorang di sini. Tinggal Nabi seorang-seorang di perkuburan pemuda tu. Dan sahabat ni bila Nabi sebut tu, sami'na wa ata'na, balik tinggalkan Rasulullah SAW. Dah selesai tu, besoknya baru sahabat tanya. Sahabat ni besok tanya, ya Rasulullah, kenapa tuan tunggu jenazah di makam perkuburan pemuda ni
sehingga Tuhan arahkan kami ni balik meninggalkan Tuhan di situ. Apa kelebihannya pemuda ni? Apa hebatnya pemuda ni? Nabi sebut, aku tunggu dia, mudah-mudahan nanti dia mampu untuk menjawab soalan dalam alam barzakh. Aku khawatir kalau dia tak boleh jawab soalan dalam alam barzakh. Dan Nabi cerita ketika mana datang malaikat munkar dan nakir, Nabi dia boleh nampak. Dia boleh nampak alam barzakh tu, Nabi boleh nampak. Tak usah kata itu, walaupun Nabi dah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi Nabi sebut, aku tahu setiap apa yang dilakukan oleh umat-umat aku. Nabi tahu. Apa yang kita buat ni semua Nabi tahu. Semua Nabi tahu. Ya. Dan ketika mana datang munkar dan nakir, soalan sama. Tak kira lah kamu siapa, soalan sama. Suara tetap sama. Tak kira kita siapa pun. Ma rabbuka tetap sama. Dia tak ada sebab, oh ni apa perempuan ni, kalau perempuan ambil yang lembut sikit lah. Ma rabbuka. Tak ada. Sebab ustazah kan, ustazah tu lembut sikit lah. Ustazah kan banyak ngajar dulu kan. Kita lembut sikit lah. Ni ustazah kan ketua muslimat dulu kan. Dia tanya lembut sikit. Ma rabbuka. Tak kira lah siapa pun nak. Ma rabbuka. Suara dia tu dia akan tanya. Soalan semua sama je. Siapa Tuhan kamu? Dan pemuda ni jawab, Allah. Kemudian ditanya, apa agama kamu? Dia sebut Islam. Wa ma nabiyuka? Dia tak jawab. Sebut kali kedua, wa ma nabiyuka? Dia tak jawab. Sebut kali ketiga, wa ma nabiyuka? Dia tak jawab. Nabi dah risau dah di atas ni. Kenapa pula tak jawab? Kemudian kata pemuda tu, wahai malaikat, kalau kamu nak sebut pun, kalau kamu nak soal pun siapa nabi aku, boleh tak sebut tu pelan sikit dia pun. Sebab apa? Sebab yang kamu sebut tu dia ada di atas ni. Dia kata yang kamu sebut dia ada di atas ni, dia ada di atas. Maknanya tahu, maknanya nak cerita pada kita, orang yang Nabi kasih, orang yang Nabi cinta, dia akan dapat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan tolong dia ketika mana dia berada di alam barzakh, iaitu dalam satu riwayat cerita tentang orang yang memang mengasihi Rasulullah dan Nabi ke kasih pada dia. Sebab tu Nabi sebut, takkan sempurna iman di kalangan hamba, di kalangan umat aku kalau ada orang lain yang dicintai melebihi daripada Allah dan aku. Tak? Sebab tu bila kecintaan itu, kita nak tolong orang yang mati ni tak ada dah melainkan doa itu je. Nak dapat macam Nabi buat, memang takkan dapat lah, takkan dapat. Sebab tu disegerakan jenazah tu, antaranya pertolongannya. Tu yang ketiga. Yang keempat, disegerakan hutang. Yang keempat, disegerakan hutang. Ada hutang segerakan. Itu pun disebut disegerakan tu kalau kita ada kemampuan untuk membayar. Kalau ada kemampuan untuk bayar segerakan hutang. Yang keempat. Yang kelima, disegerakan jamuan ketika mana datang tetamu di rumah. Datang-datang je terus bagi jamuan. Kalau dia tanya, baru duduk dah hidang ayo, cepat balik. Tak payahlah lama-lama sangat. Aku banyak lagi roja di belakang tu. Kita kalau datang bertandang atau orang tu kalau bertandang rumah orang, tambah sekarang ni, Sanusi sesaja. Kalau sekarang ni itu je lah, pupuk sembangnya. Suami keluar pada bilik, mula-mula elok kainnya, dia pakai buku lali. Masuk balik, keluar balik, tok atas sikit dah sampai pakai betih dah. Bagi isyarat suruh balik itu dah. Masuk balik bilik, keluar balik, sudah sampai ke lutut kain plekat. Takkan tak nak balik-balik lagi, dah digulung sampai ke atas tu, suruh balik itu faham dah. Kita sembang sebab tu, datang je letak tu air minum. Kalau dia tanya cepat mana pula letak ni, cepat balik, tak usah lama-lama. Yang kelima. Yang keenam, segerakan apa? Anak perempuan untuk dinikahkan. Aja ada anak perempuan, ada jodoh, bagi tu carilah yang baik-baik, ustaz-ustaz yang baik-baik lah dah. Juru kamera baik juga. Tak kira lah yang tu. 6 tu antara yang disegerakan. Sebab tu bila sebut hutang ni dia dalam dua keadaan. Hutang ni berada dalam dua keadaan. Satu, memang kita berhutang untuk keperluan hidup. Zaman kita ni berhutang untuk keperluan hidup. Betul? Berhutang tak berhutang? Saya beli kereta. Keperluan untuk pergi mengajar, berhutang lah. Salah dah tak salah. Ambil rumah, beli rumah, berhutang. Berhutang tidak nak duduk mana? Tidak nak duduk mana? Yang itu keperluan. Satu ni berhutang, ada keharusan situ untuk meneruskan kehidupan. Boleh tak? Boleh. Satu. Yang kedua ni berhutang untuk apa? Memenuhi tuntutan nafsu. Yang ni yang tadi berhutang tu keharusan untuk kita meneruskan kehidupan. Ini berhutang memenuhi tuntutan nafsu.
Tak beli benda yang bukan-bukan pun. Beli benda yang lara, beli benda yang sia-sia. Yang kalau tak ada pun tak apa. Macam tu lah. Sanggup berhutang tapi untuk memuaskan nafsu. Ada tak? Ada. Saya ingat ada kawan saya. Kereta sampai 7-8 biji. 7-8 biji. Yang duduk rumah tu berdua je. Saya kata tak payahlah sampai banyak-banyak kereta sampai 7-8 biji. Bukan kita pakai semua pun. 2 biji pun cukup lah. Seorang sebiji kereta dah. Ni sampai 7-8 biji. Ini. Itu berhutang tak? Bukan semua beli kereta berhutang. Berhutang. Kita kata tu lah. Sekadar apa? Memenuhi tuntutan nafsu. Siapa orang nak pakai Wildfire? Dia nak pakai Wildfire. Orang nak pakai Mustang. Kita pun nak pakai Mustang. Orang nak pakai Ferrari. Kita pun nak pakai Ferrari. Macam tu. Ini memenuhi. Yang kedua tu, berhutang untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu dia. Itu dalam dua keadaan. Sebab tu bila berhutang ni dia ada hukum. Berhutang ni dia ada hukum. Kita cerita sikit tentang hukum dalam berhutang ya. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah. Sebab tu bila sebut berhutang dia wajib untuk disegerakan. Yang pertama bila sebut hukum dalam hutang ni dia ada 4 hukum. Dalam hutang ni ada 4 hukum. Yang pertama hukumnya haram. Yang pertamanya hukumnya haram. Sebelum tu tanya dulu hukum ada berapa? 5 ada. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu je hukum yang ada. 5 je. Sepanjang hidup kita tu je hukum yang ada. Daripada kita hidup sampai kita mati itulah hukum yang ada 5. Faham 5 ni insya-Allah selamat hidup. Sebab tu hebatnya Islam daripada sekecil-kecil perkara meludah pun ada hukum. Apa hukum meludah? Hukum meludah kalau meludah belah kiri dapat pahala. Meludah belah mana? Kita mana tahu tu ludah tu tak tahu belah mana. Ludah belah kiri dapat pahala. Habis ustaz, kami yang bawa kereta ni ustaz. Nak ludah tak kena ludah belah kiri. Kau dah ludah kiri no. Tambah kalau saya ni jadi driver datuk. Datuk duduk belah kiri, saya belah kanan. Nak ludah kena datuk pula. Tu macam mana dah? Ludah kita lah kereta ni ludah belah kanan. Ludah belah kanan ada cara pula. Macam mana caranya? Buka pintu tu ludah ke bawah. Jangan ludah tu dekat tingkap tu. Takut kena pula orang tengah naik motor. Itu hebatnya. Kalau ludah pun ada hukum. Tak kalah memilih pemimpin tak ada hukum tak? Faham tak? Kalau ludah sekecil-kecil. Benda ludah pun ada hukum. Tak kalah memilih pemimpin tak ada hukum tak? Mesti ada hukum. Ibu-ibu duduk ni pada hukum. Duduk ni pada 5 hukum. Pernah dengar tak? Hari ni dengar duduk ni pada 5 hukum. Faham ni? Faham saya tak cerita lah. Duduk ni pada 5 hukum. Ada duduk yang wajib, ada hukum duduk yang wajib. Apa duduk yang wajib? Apa duduk yang wajib? Duduk yang wajib apa? Tahiyat akhir. Itu duduk yang wajib, tahiyat akhir. Tu kalau mengaji fiqh dia besar lagi pula. Duduk tu je yang wajib, tapi cara duduk terpulanglah masing-masing. Kalau dia tak boleh nak duduk iftirak atau duduk tabarus tu, mana dia boleh duduk bersila? Boleh tak? Boleh. Yang penting dia duduk. Sebab duduk tu wajib. Duduk tahiyat akhir tu wajib. Cara macam mana? Itu hak macam ada orang kaki tak boleh bengkok tu, ada orang yang tegak je sembahyang kan. Tu dia duduk jugalah. Sebab itu yang dia boleh. Sebab tu duduk tahiyat akhir ni wajib. Duduk yang sunat? Duduk yang sunat mana? Tahiyat awal. Tahiyat awal tu duduk sunat. Duduk sunat tak? Duduk sunat tahiyat awal. Duduk yang harus? Duduk yang harus. Tak tahu ustaz, tak pernah dengar pun. Duduk yang harus. Kita dah lama sangat berdiri, dengar ceramah sampai 2 jam. Duduklah, ada kawasan duduk sebab penat. Duduklah. Tu duduk yang diharuskan sebab penat dah 2 jam dengar ceramah. Duduk. Yang makruh? Duduk yang makruh macam mana? Duduk yang makruh, orang semua berdiri, kita seorang duduk. Duduk yang makruh. Orang berdiri, kita duduk. Tu makruh. Haram? Haram ada duduk yang haram. Duduk yang haram lah. Kalau kita duduk dalam tempat-tempat maksiat, berada di tak kira lah tu satu. Kemudian kalau kita berada dalam majlis, kita panggil majlis-majlis rasmi. Diumumkan pada kita ketibaan tuanku, Raja Nazrin.
Kan orang lain berdiri, kita duduk. Itu duduk yang haram. Tidak menghormati orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Itu 5 kaedah duduk. Duduk. Yang ini kita sebut hukum dalam berhutang. Yang pertama haram. Haram macam mana? Haram jika berhutang tu kita gunakan untuk tujuan yang haram. Maka haramlah hukumnya. Kita berhutang tu untuk buat benda yang haram. Maka haramlah jadinya. Ada tak orang berhutang yang haram? Ada? Dia berhutang, dia beli nombor. Sebab dia mimpi malam tadi kena nombor. Duit tak ada, esok pinjam duit RM10 pun boleh. Kenapa? Nak beli nombor. Makanya hukum tu jadi haram. Hukum tu jadi haram. Yang pertama, haram bagi orang yang menggunakan duit tu pada jalan yang haram. Yang kedua, makruh. Yang kedua, makruh. Dia ada 3 je hukum, bukan 4, ada 3 je hukum. Yang pertama, haram. Yang kedua, makruh. Makruh jika digunakan untuk tujuan yang sia-sia, tak tiada manfaat. Itulah kalau digunakan untuk tujuan yang sia-sia, tak ada manfaat, makruh. Sekarang ni kadang-kadang kita tu kalau nak buat kenduri kahwin, tu antaranya lah RM20,000, RM30,000, RM40,000. Benda tu tak ada apa pun. Sekadar nak dapatkan pujian orangnya. Majlis dia grand, besar. Tapi nanggu hutang? Siapa nanggu hutang? Yang nanggu hutang lah. RM20,000, RM30,000 majlis. Lepas makan, masuk je dia bagi tahu. Nasi belah sana tu ada mi rebui, mi kari, mi bandung. Belah sana ada apam bali, ada cendol. Belah sini ada martabak, ada kopok lekor. Banyak je. Last kali ambil aiskrim, boleh balik. Banyaknya dah. Atau ada orang macam tu dah. Ada. Banyaknya makan. Kita pun tak tahu mana satu nak makan ni. Sebab kita bagi RM2 je. Yang datang ni kahwin tu bagi RM2 je no. Makan mata kedara sungguh bagi RM2 je no. Tambah RM20,000, RM30,000 dah. Sebab nak dapatkan pujiannya. Habis tu yang tanggung hutang tu. Ada nak tanggung hutang? Ada. Yang ni kita kata pada benda yang sia-sia je. Kalau buat yang kecil, kenduri kahwin ni kalau kita buat besar pun orang kata juga. Buat kecil pun orang kata juga. Buat besar-besar pun orang kata juga. Mentang-mentang lah orang kaya nak tunjukkan kaya sangat lah. Banyaknya barang makan, macam-macam goodies, macam-macam. Ada cabutan bertuah lah macam-macam. Macam nunjuk menyampah. Tu. Tak? Orang marah je tak? Orang bising je. Kalau buat kecil pun orang bising je. Air? 2 lauk je. Tu bising je. 2 lauk je. Apa lauknya? Kari daging dengan ni ikan masin. Itu jelatah. Itu ya Allah, rumah 2 tingkat besar. Kereta sampai 6-7 biji. Kena kahwin 2 lauk je. Kari daging dengan ikan masin dengan jelatah. Itu memang kedekut orang kata juga tak? Betul. Buat besar-besar pun orang kata, buat kecil pun orang kata. Yang selamat yang mana? Buat kecil lah. Yang selamat. Esok ubah je. Kena kahwin ni yang pentingnya isyihar je. Isyihar je, bukan isyihar je. Kita esok ubah je. Buat apa? Buat makanan tu dalam packingnya. Biar goreng dengan kuih. Kuih apa? Satu seri muka, satu kari pap. Dah tu je. Bulan satu. Beratur je. Belah muslimin sini, muslimat ni datang, salam, bagi duit, pergi ambil air, ambil makanan, balik. Carilah tempat makan mana-mana dah. Itu je. Apa salahnya dah? Yang penting isytihar je kan. Tuan rumah tunggu macam biasa juga lah. Baju Melayu 4, poket kan 3, 4. Nak ambil buah. Ni isteri pula dah ada beg bersilang dah. Ni assalamualaikum pupuk duit. Nah, sampul. Ada salam, ini makan belah sini, ambil, kemudian kalau ada meja duduk, kalau tak ada baliklah makan di rumah. Selesai. Boleh tak? Boleh. Salah tak? Tak salah. Nah. Kena kahwin juga kan? Kena kahwin juga. Tapi kalau buat macam tu, orang akan sebut sampai pengantin tu orang kenang sampailah dia mati. Walaupun dia tak duduk di taman ni, lepas kahwin dia duduk di Kuala Lumpur, bila balik je sini, petang-petang naik je motor, orang kata, pengantin koripap lalu. Orang kata, pengantin koripap lalu. Kenapa pengantin? Ingat tak dulu masa dia kahwin, mak bapak dia buat apa? Bihun dengan koripap je. Kuih seri muka. Pengantin koripap dengan seri muka lalu. Naik motor 2 pusing. Itu je lah orang kata. Itu je dah. Tapi salah tak? Tak salah. Yang ni kita kata sia-sia tu dia guna ketujuan tu. Saya tak kata salah. Tapi zaman kita macam tu sekadar untuk dapat pujian pada orang.
Dia buat kenduri tu besar-besar grand sangat, tapi yang nanggung hutangnya siapa? Yang nanggung hutang. Piramli dah tunjuklah dalam cerita Bujang Lapuk. Mak kamu yang bersalah. Waktu aku nak minta kamu, dia letak sampai RM5,000. Aku tak ada hutang, aku pinjam ceti. Sekarang anak dah berterabur 5, hutang ceti pun belum habis lagi. Tengok dah cerita tu. Aziz Satar intai kat lubang. Kata Aziz Satar kan, memang betul lah. Macam tu. Yang ni kita sebut hutang yang hukumnya makruh jika digunakan untuk tujuan yang sia-sia, yang tak ada manfaat pun. 2. Kemudian yang ketiga, wajib. Jika ia digunakan untuk tujuan meneruskan kehidupan. Yang ketiga ni, boleh kita berhutang dan hukumnya ada yang kata harus, ada yang kata wajib. Itu khilafiyah pandangan ulama untuk meneruskan kehidupan. Yang ni ada asas di situ. Sebab kalau tak berhutang, tak dapat dalam zaman kita ni. Kowe pun berhutang. Beli kowe pun nak juga merasa, Ustaz, kowe. Dulu mana-mana merasa kowe ni dulu nyerang ayo. Tak? Jenuh mencari kayu api. Moden sikit adalah cerik tu berbunyi. Cik, bunyi. Tahulah udahlah masak air tu. Sekarang ni tak payah dah. Bubuh je kopi, tak ada. Tekan. Terus boleh minum. Nak merasa tak, tapi tak apa ke Ustaz kalau berhutang. Berhutang lah. Dia macam mana? Nak merasa juga. Sebab sekarang ni betul juga tak? Kita nak juga sebab zaman tok nenek kita dia mana merasa macam ni, petik tepi tengah menyala. Zaman kita ni petik tepi bak tengah menyala. Dia tak dapat tu, dia nak merasa tak apalah, bagilah kita yang ada ni. Kalau ada mak lagi, ada mak bapak lagi di kampung, kalau dia tak ada TV, belikan dia TV yang besar sekali tu. You sampai dia nerap tengok TV. Apa salah mak kita? Kalau dia tak ada kowe, beli kowe untuk dia. Betul? Kita mak kita kowe sampai 2-3. Mak kita takkan nak nyerang ayah lagi. Beli dia kowe. Kalau dia bilik air di luar, buat satu bilik air di rumah. Dalam rumah tu. Tok air yang ni. Atas tu dia petik, turun shower tu. Tak payah dah angkut-angkut air dah. Macam tu. Katil tu beli yang baru. Bila dia terojun, tenggelam terus. Timbul balik. Tu. Bagi dia merasa lah. Dia merasa. Tu yang itu kita sebut tujuan untuk meneruskan kehidupan. Sebab tu, orang yang berhutang ni, Nabi sebut, kalau tak selesaikan hutang, maknanya ruhnya akan tergantung-gantung, takkan naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia ada kesan. Ada 4 ancaman bagi orang-orang yang berhutang, ya. Ada 4 ancaman bagi orang-orang yang berhutang. Apa ancaman bagi orang yang berhutang? Yang pertama, tidak akan terangkat amalannya. Maknanya kalau mati dalam keadaan meninggalkan hutang, maknanya amalannya tidak akan terangkat. Ada yang tanya, Ustaz, kalau waktu dia hidup, Ustaz, waktu dia hidup, tapi dia berhutang dan dia sengaja juga tak hendak bayar hutangnya, macam mana sudut amalannya? Ada juga khilafiyah pandangan juga mengatakan benda yang sama. Waktu dia hidup pun, tapi dia ada hutang dan dia sengaja tak hendak bayar hutang, sedangkan dia mampu untuk bayar hutang, juga amalannya tidak akan terangkat, tak akan terima oleh Allah. Sedangkan dia ada kemampuan untuk bayar hutang, tapi dia sengaja tak hendak bayar hutang. Itu pun amalannya juga dia akan tergantung-gantung. Maknanya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita yang ada hutang yang kecil-kecil lah. Kalau hutang yang besar-besar, yang beli rumah tu, kalau ada duit kedebak turunnya jual tanah tu cerita lain lah dah. Ini hutang yang kecil-kecil, yang sikit-sikit, 100, 200. Sebab tu RM10 tu bayar cepat. Sebab hutang yang sikit-sikit ni kita jarang ingat. Sebab tu kalau RM10 tak payah hutang, minta bawa RM10. Kalau dia bagi tak bagi tak. RM1 jangan pinjam hutang-hutang. Boleh tak pinjam RM1? Nak beli aiskrim RM3 aiskrim tu, pinjam RM3. Nak beli aiskrim, tak payah, minta terus je dekat tuan punya. Tu dia bagi. Dah kita tak ada duit dah. Daripada berhutang, lepas tu saya minta aje. RM1 jangan minta-minta. Jangan pinjam-pinjam, minta tu. Dia bagi, maknanya tak adalah disilah sebagai hutang. Tapi kalau pinjam RM1. Kuliah saya pinjam RM1, bukan pinjam saya lah. Esok kuliah orang lain, pinjam kali datang ni, pinjam orang ni RM1, pinjam orang ni RM1, pinjam orang ni RM1. Lama beringgit-ringgit. Bayar tak? Bayar tak? Wajib bayar tak? Wajib bayar. Alah Ustaz, RM1 takkan lah orang berkira. Memanglah itu waktu tengah baik. Kalau tengah bergaduh, saya tak kira Ustaz. Ustaz kata RM1 sekupang pun kalau tak bayar, saya tuntut di akhirat. Itu pula.
Sebab tu kena bayar dah. Sebab tu kena bayar. Sebab tu yang pertama, tidak akan terangkat amalan. Yang paling kita risau, amalan ni tak terangkat. Walaupun kita belum mati lagi, hidup lagi. Tapi sebab sengaja tak nak bayar hutang, sedangkan ada kemampuan. Orang yang tak mampu tu cerita lain. Dia memang tak mampu nak bayar, dia kumpul sikit-sikit tak mampu nak bayar. Yang ni memang ada kemampuan untuk bayar. Takkan nak tangguh-tangguh pula lagi dah. Tu satu, ya, tidak akan terangkat amalannya. Yang kedua, tidak akan diampunkan dosa-dosanya. Maknanya berhutang tidak akan diampunkan dosa-dosanya. Tambahan pula kalau orang yang berhutang tu pula dia tak halalkan. Jenuh. Sebab tu paling baiknya halal. Kita halalkan. Kalau dia berhutang dengan kita pun, tak banyak Ustaz, dia berhutang Ustaz. Banyak banyak. Itu berapa? Lebih kurang dalam 2.6 juta Ustaz. Banyaknya berhutang. Yang paling baiknya halal dah. Halal dah. Sebab esok kalau kita tak halal pun, kita kena cari dia sana esok. Dia nak bayar dengan kita tak? Jenuh pula kita. Akhirat bukan macam pasal malam Taman Seri Raya. Pasal malam Taman 1 ke senang jumpa. Ni akhirat. Lepas tu kalau bahasa hutang ni, kalau pun diutang banyak dengan kita, kalau nak juga tuntut pada waris dia. Itu je. Tuntut pada waris lah. Tuntut pada waris. Sebab tu sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan, pasti akan ada waris yang berkata-kata, tuan-tuan, mak saya ni, ayah saya ni bukanlah orang yang baik sangat, pasti ada kesilapan, tolong maafkan. Salah dia daripada sudut lisannya, perkataannya, ucapannya, daripada sudut akhlaknya, adabnya. Satu. Kemudian kalau berhutang, kalau ada yang dia berhutang yang kami ni tak tahu, maka datanglah pada kami waris yang ditinggalkan untuk kita segerakan hutang ni, selesaikan hal hutang ni. Ataupun kalau memang ada orang yang berhutang dengan dia pun sama juga, datang bertemu dengan waris. Itu je. Sebab bila mati, dia akan tertanggung pada waris yang ditinggalkan. Sebab tu paling baiknya kalau kita tak nak waris kita bayar, kita selesaikan. Sebab tu dalam bab hutang ni dia kena cerita. Paling baiknya kena cerita. Kita sebagai mak ayah ni kena cerita. Mak dulu ada hutang, ataupun ni orang ni ada hutang dengan mak, cerita. Saya arwah mak dan ayah saya dulu, dia ada kedai di Kampung Tanjung tu. Dia ada kedai runcit. Dan memang ramai sangat orang berhutang. Orang kampung ni biasalah ambil barang lah. Bayar bulan ni hutang. Yang bulan sudah dia bayar bulan ni. Bulan ni dia hutang pula, buat buku baru. Yang lama tu habis bayar. Bayar dulu yang lama. Dia kaedahnya bayar dulu yang lama. Kosong buku 35 tu. Ambil pula baru. Gula 5 kilo, tepung. Habis ambil barang semua. Kira-kira 150. Tulis. Tulis pula 150 orang. Sampai meninggal, memang ada tebal tu. Tebal. Semua orang kampung. Campur dengan orang asli. Campur. Tapi sebab arwah ayah saya, dia memang pesan dah. Dia pesan. Kalau aku mati esok, kalau mereka tak bayar, halal udah tu. Tak payahlah bayar. Kalau ada yang datang bayar, udah ada. Yang tak ada tu dah tak payah tuntut-tuntut. Sebab dia sebut pun jangan tuntut-tuntut. Dan kita tak cakap lah. Sebab dia sebut jangan tuntut. Yang bayarnya orang asli je. Itu yang bagus. Orang asli tu selesai semua. Sebab orang asli ni mungkin dia faham kot. Dia faham kot berhutang tu macam mana. Memang dia bayar sampai habis. Walaupun arwah mak dayah dah meninggal, ayah meninggal, dia tak datang. Dia bagi tahu mak, dia panggil mak, berapa hutang saya 5, ada lagi 200. Tak apa ke saya bayar sebulan ni 50 boleh, tapi sampai habis. Yang biasanya yang lain-lain tu faham-faham lah. Kalau nak jumlahkan, memang banyak jugalah, boleh jadi paraik lah untuk adik-beradik. Tapi sebab arwah ayah kata kalau dah mereka tak nak bayar, sudah tu, tak payahlah tuntut-tuntut. Selesai tu lah. Dia selesaikan sebelum meninggal tu yang sebaiknya. Sebab tu kena cerita. Kita yang ada hutang kena cerita untuk memudahkan urusan tu. Bila kita mati ni tenang, anak-anak kita nak berurusan. Sebab tu salah satu tanggungjawab kepada anak bila mak ayah meninggal untuk menguruskan tentang hutang piutang yang ditinggalkan. Itu salah satu. Maknanya yang kedua ni, kita takut tidak akan diampunkan dosa-dosa sebab berhutang ni. Bayangkan, sebab berhutang je kita akan dihumban ke syurga. Punyalah baiknya kita semayang 5 waktu tak tinggal, puasa tak tinggal. Duduk dalam kuliah atas sekolah majlis ilmu ni rajin. Banyak benda baik kita buat, tapi satu je, sebab ke neraka sebab hutang. Takkan rasa nyesal? Sekali tak boleh dah. Tak boleh kan dekat yaumul mahsyar tak adalah walau taru izil mujrimuna nakisu ru'usi inda rabbihim rabbana absana samina farjinan aman salaina mungkin. Tak boleh dah. Untuk kembali balik kat dunia tak boleh dah. Nak betul kembali tak boleh dah. Tak ada dah. Sebab akhirat di tempat untuk menerima segala pembalasan apa yang kita buat, baik ataupun yang jahat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak ulang balik. Sebab tu ruginya sebab satu je, lain tak ada.
Kita okey, lain percakapan kita, akhlak semua okey. Satu je yang menghumbankan kita kena ke sebab apa? Sebab hutang je. Sebab sengaja tak ada bayar hutang, sedangkan ada kemampuan untuk bayar hutang. Betul, dekat dunia memang takkan nampak rasa rugi tu, betul. Memang kat dunia memang takkan nampak rasa rugi tu. Tapi di akhirat lah. Tapi di akhirat. Sebab tu tak salah nak berhutang, tak salah. Tapi bila ada kemampuan je bayar tu. Bila ada kemampuan je bayar tu. Kalau tak ada kemampuan tu cerita lain. Kita kumpul lah pelan-pelan. Tapi bila ada bayar, takut sengaja tak apalah, biarlah, takkan dia marah. Ada orang kata sebab tu ada orang dia memang liat nak bayar hutang. Memang liat nak bayar hutang. Tapi kalau orang yang liat nak bayar hutang tu, kalau ibu nak juga dia bayar hutang, dia ada satu amalan. Iaitu kita kena jadikan amalan, baca, kemudian kalau bertemu dengan dia, hembus je pada dia. Tapi kena yakin pula. Amalan ni dia kena yakin. Tapi dalam kitab tu payah nak dapat dah. Dalam kitab senjata mukminin ataupun senjata mukmin. Mana jumpa tak kitab tu? Saya ada lah kitab tu, dipih je. Kitab warna kuning tu. Kitab tu diharamkan percetakan dia sebab dalam tu semua kitab-kitab amalan. Sebab tu saya pernah cakap pada ibu-ibu, ya, Ustaz Mahathir ni antara ustaz yang disuka ambil kitab-kitab lama tu, dia ubah, dia terjemahkan dalam bahasa Melayu paling mudah. Ibu-ibu ambil kitab amalan orang soleh, itu pun kitab amalan. Lepas tu lagi satu kitab amalan sedikit pahala berganda. Itu pun kitab Ustaz Mahathir, itu pun juga kitab amalan. Dalam itu selak-selak lah, mungkin dalam itu ada bagaimana amalan untuk apa? Untuk minta orang yang berhutang untuk dia mudah bayar hutang. Ada amalannya. Saya tak buat lah. Kalau sebab tak ada orang berhutang dengan saya pun, berhutang pun taklah banyak, lebih kurang dalam 3 juta macam tu je lah. Tak banyak. Yang itu kalau dia banyak lah, kalau dia hutang banyak kita, dan kita tahu dia memang ada kemampuan. Dia memang ada kemampuan untuk bayar, tapi dia saja tak nak bayar. Ini kita boleh buat. Jumpa dia, baca ayat tu, dia ada caranya membuih sikit untuk mudah dia bayar hutang. Dan kita tahu dia memang berkemampuan untuk bayar. Itu. Ya. Itu yang kedua. Maknanya tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, tergolong dalam golongan-golongan yang zalim. Yang ini sebut tadi, orang yang ada kemampuan untuk bayar hutang tapi dia tak nak bayar hutang. Dia tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Sebab dia boleh bayar. Tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Bukan mana yang zalim ni orang yang menindas orang yang ini juga disebut sebagai golongan yang zalim. Zalim sebab ada kemampuan tapi sengaja-sengaja tak apalah. Sikit hari nanti langsung tak bayar. Kita ni perlu apa lupa, biasanya orang yang memberi hutang biasanya dia lupa. Orang yang berhutang biasanya dia ingat. Biasa macam tu. Kita bagi hutang memang kadang-kadang tak ingat dah. Memang tak ingat betul. Tiba-tiba saat kita susah, Allah Ta'ala datangkan pertolongan, ada pula orang lain yang nak bayar hutang pada kita. Sebab tu ingat, tolonglah. Kalau kita ada kemampuan, bukan salah kita nak tolong, ada kemampuan nak bagi orang berhutang, tak apa. Mudah-mudahan bila kita susah nanti ada bantuan tu datang. Sebab tu hidup Allah Ta'ala akan uji kita dengan kekayaan, kemewahan yang ada pada kita. Kalau nak bagi hutang pun tengok orang jugalah. Kalau tahu dia memang payah nak bayar, tak payah bagi hutang lah. Tapi kalau dia memang susah sangat, dia kita tahu dia memang susah, ya, tak apalah, tolonglah. Saya macam itulah. Kalau susah sangat saya tolong. Saya fikir kalau aku tak tolong, siapa pula nak tolong? Kita kadang kita cerita je. Ustaz ni kadang kita cerita, tapi bila Allah uji nak tengok. Kamu cerita je, aku nak uji kamu tengok macam mana. Susah kita nak tolong tak? Kita kata, dia tipu ke apa? Saya pegang satu lah. Kalau dia tipu, dia jawab dengan Allah. Tuh. Sebab kita yang bagi dapat 2 pahala. 1 pahala kita tolong dia. 1 pahala ditipu, dapat 2 pahala. Tu kalau dia tipu lah. Tapi jangan pula memang saja cari tipu kita. Kalau tipu saya nak tolong ni, sebab dapat 2 pahala, jangan tanya macam tu lah. Yang ni kita memang tak tahu, memang dia tipu kita. Tapi kita tolong bantu dia. Dia tipu, dia jawab dengan Allah. Tapi kita dapat 2 bahagian dia. 1 kita tolong dia, satu lagi pahala pahala ditipu. Itu tak? Allah Ta'ala nak uji kita macam tu lah. Maknanya kalau ada kemampuan bayar. Tu yang ketiga. Kemudian yang 4, yang terakhir, 4 golongan, 4 ancaman orang yang berhutang. Solat ke atas orang yang berhutang tiada manfaat baginya. Solat kata orang yang berhutang, mana matinya meninggalkan hutang, dia tak ada manfaat. Sebab yang ini pernah berlaku dalam satu sirah. Ketika mana seorang sahabat yang meninggal dunia,
Kemudian diminta para sahabat untuk Nabi menyempurnakan solat jenazah. Dan Nabi tanya, ada hutang tak? Nabi sebelum dia solat, dia akan tanya, ada hutang tak? Ada hutang tak? Kalau dia ada hutang, aku takkan semayang kan? Kalau Nabi semayang kepada orang yang sahabat yang berhutang tak ada manfaat, kalau kita jauh pada tu kan? Sebab tu Nabi akan tanya, ada hutang tak dia ni? Ada hutang tak? Kalau ada hutang, sebelum aku nak semayang kan, dia siapa di antara kamu ataupun waris dia yang akan bagi jaminan boleh selesai hutang dia? Kalau ada, aku akan solatkan jenazah. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak. Tu Nabi lah. Sebab tu ada sirah yang Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan solat jenazah sebab Nabi kata dia berhutang dan tak ada siapa di antara kamu yang boleh bagi jaminan untuk selesaikan solat dia. Aku takkan solatkan jenazah untuk dia. Sebab kalau aku solat pun, tak ada manfaatnya. Itu Nabi kalau kita. Sebab tu paling baiknya kita kena buat macam tu dulu sebelum ni kita kena tanya, ada dah berhutang. Ada berhutang, kalau ada sanggup, tapi kita ni sebab akan tertanggung pada waris yang ditinggalkan. Itu waris lah pula. Waris lah atas tanggungan dia tu. Kalau dia tak selesaikan hutangnya, jenuh pula lah mak ayah kita lalam bazah tu. Sebab kita pula diamanahkan untuk menyelesaikan hutang tu sahabat. Sebab tu paling baik selesaikan. Sebab tu Nabi sebut, orang yang mati syahid sekalipun, mati syahid ni masuk syurga tak masuk syurga? Dia mati syahid, tapi kalau meninggalkan hutang, dia takkan masuk. Dia maknanya lambat nak masuk syurga. Kalau selesai hutang dia, ada orang yang sanggup selesai hutang dia, selesaikan, masuk syurga. Tapi kalau dia mati syahid sekalipun berhutang, dia takkan terus pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mati syahid tu. Itu mati syahid. Sebab tu bukan salah untuk berhutang, tapi salah kalau kita tak bayar hutang tu. Apatah lagi kalau ada kemampuan untuk kita bayar hutang. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya, artinya barang siapa yang mengambil harta orang yang ia bermaksud merosakkannya, tidak mau membayarnya, nescaya Allah akan merosakkannya. Maknanya yang ni niat. Ini kata Nabi ni niat tu. Niat tu memang nak berhutang kemudian tak nak bayar. Niat tu innamal a'malu biniat kan. Dia memang nak berhutang, tapi memang dia ni, aku kalau aku berhutang aku takkan bayar. Yang itulah Allah akan rosakkan dia dan segala hartanya. Allah Taala rosakkan dia segala harta. Sebab macam mana yang dia buat pada orang, itu juga yang akan dia dapat. Disebut sebagai hukum apa? Hukum karma. Kita buat jahat pada orang, jahat tu yang kembali balik pada kita. Yang ni ada tak jenis orang? Tu ada. Tetap akan ada. Bila Nabi sebut hadis tu, mesti ada orang yang macam tu. Dia suka berhutang, kemudian dalam berhutang tu dia maniat, aku kalau dia bagi, aku tak bayar dah. Aku tak bayar dah. Dia maniat tu. Dan Allah Ta'ala akan rosakkan dia dan segala harta yang ada pada dia. Maknanya, kesimpulannya bukan salah untuk berhutang, tapi berhutanglah atas benda yang dibenarkan untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya. Zaman kita memang zaman macam tu lah. Dan dimudahkan pada kita pula kalau untuk berhutang sebab ada sistem mudharabahnya. Sistem perbankan Islam tu ada. Maknanya kalau kita berhutang, tidaklah kita menanggung beban hutang tu yang terlalu banyak. Dulu dia ada riba di situ. Dia ada riba, interest. Dia tak sebut riba, dia sebut interest. Bila sebut interest, kita tak adalah rasa sangat kan. Tapi kalau sebut berhutang sekian, riba sekian, memang takkan berhutang. Tapi sebab dia sebut berhutang pinjaman sekian, interest sekian, lembut je bunyi interest sekian. Itu sebab kita berhutang. Sekarang ni ada sistem mudharabah Islam paling mudah. Paling mudah sistem mudharabah dengan sistem takaful Islam memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan orang-orang yang bukan Islam pun dia juga lebih tertarik memilih sistem perbankan Islam daripada sistem konvensional yang ada. Sekarang tak salah untuk berhutanglah, tapi tak salahnya kalau kita tak mampu bayar hutang tu, sedangkan kita mampu untuk bayar, dilengah-lengahkan. Itu ada kesannya. Habis di situ 24, bab yang ke-24. Bab yang ke-25 menipu dalam jual beli. Yang ni tersambung pada bulan depan lah. Ada soalan? Yang ke-24, menanggung pembayaran hutang. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, makna faham semua. Alhamdulillah. Yang penting nak faham tu. Mudah-mudahan susah macam mana pun kita, Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan. Betul, ada orang ni berhutang sebab susah sangat ustaz. Tak apalah, keperluan untuk hidup. Tapi memang betul, ujian tetap ada dalam hidup kita. Ujian ni untuk lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala nak ajar kita. Setiap ujian ni ada perkara yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita. Allah Ta'ala uji kita dengan kesakitan. Sakit. Apa yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita dengan kesakitan ni? Sakit ni Allah nak ajar kita dengan sabar. Sakit Allah Ta'ala ajar kita dengan kesabaran. Ya. Bukan sembuh tu matlamat utama, bukan. Sakit ni bukan sembuh tu matlamatnya. Bukan itu.
Betul, memang kita nak sembuh. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya sakit ni adalah kesabaran. Itu je. Aku uji kamu sakit, aku nak tengok pada kamu. Kamu sabar tak? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Mana lebih sakit kamu dengan Nabi ku yang namanya Ayub alaihissalam? Kan? Allah akan tanya tu je. Ada orang, saya ustaz, sakit saja ustaz. Habis dah duit dah, bertahun dah sakit tak sembuh-sembuh. Kalau tahun ini tak sembuh tak, mati pun tak apa. Oh, tu je kata macam tu. Ada dah? Ada. Sebab dia tak sabar dengan kesakitan ni. Mati lagi senang. Sakit saja nyusahkan orang. Dia mati je. Maknanya Allah Ta'ala uji sakit tu untuk tengok selama mana kita sabar. Sebab tu ulama lagi lama sakit, lagi dia suka. Nah, sebab dihapuskan segala kifarah pada dosanya. Satu. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kepayahan dalam hidup kita. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, kadang-kadang kai tak makan-makan. Susah tak? Susah. Apa yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita? Untuk ajar pada kita erti bersyukur pada Allah. Sebab susah macam mana pun pada kita, ada orang yang lebih susah pada kita tak? Sebab tu kan selalu dijadikan apa kata-kata hikmah daripada ulama kan, untuk ingatan pada kita. Orang yang ada kereta kena bersyukur daripada orang yang ada motor. Orang yang ada motor kena bersyukur daripada orang yang ada basikal. Orang yang ada basikal kena bersyukur daripada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki kena bersyukur sebab ada orang yang ada kaki tapi tak boleh berjalan. Nah, orang yang ada kaki tak boleh jalan kena bersyukur juga sebab dia ada kaki lagi. Ada orang tu tak ada kaki langsung kencing manis, kena potong. Orang yang kena potong kencing manis pun kena syukur lagi sebab dia boleh lagi ke mana-mana daripada orang yang terlantar je di rumah, tak boleh nak bergerak apa, semua orang uruskan dia. Dan orang yang terlantar tak boleh nak apa, kena syukur sebab dia masih lagi hidup. Ada orang tu mati terus dah. Sebab tu apa pun kena bersyukur dah. Memang kena bersyukur. Dan bila Allah Ta'ala uji kita dengan satu perkara yang kita buat perancangan yang macam-macam dah, dan kita harapkan apa yang kita rancang tu berjaya, apa yang kita minta tu Allah makbulkan, tapi sebaliknya datang pada kita. Kena ingat Allah Ta'ala nak ajarkan pada kita berbaik sangkalah dengan aku, kata Allah. Dan belajarlah untuk menerima ketentuan qada dan qadar daripada aku. Kena terimalah qada dan qadar daripada Allah. Memang kita perancangan kita macam-macam, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tapi Allah Ta'ala juga merancang. Macam-macam kita buat perancangan, tapi apa yang kita rancang tu tak sama. Allah Ta'ala bagi hak lain pula. Sebab tu berbaik sangkalah dengan Allah. Ya, itu ketentuan Allah. Saya ingat ada seorang kawan saya baru ni, dia ada seorang anak OKU. Kita tak panggil anak OKU sekarang ni. Dan kita tak panggil pun anak kurang upaya. Sekarang ni istilah baru dia, anak-anak syurga. Anak-anak syurga kita panggil. Dan anak OKU dia, anak syurga dia tu umur 21 tahun, lelaki. Saya kawan dengan dia lama dah, daripada bujang. Dia baru balik pada umrah. Kemudian bila saya pergi kuliah di tempat dia, habis kuliah tu dia peluk saya, dia kata ada satu benda dia nak cerita. Dan anak dia, anak syurga ni, semayang rajin, tak pernah tinggal semayang. Tapi semayang cara dia, itu bunyi. Saya mula-mula dulu tak faham juga. Tapi dalam nama tu faham. Siapa-siapa pun dia sah paling depan. Itu je. Tapi semayang tak pernah tinggal. Saya pun pergi. Kemudian dah sampai di kedai tu, dia cerita sambil dia menangis. Dia kata, Ustaz, saya ingat dulu apa Ustaz cerita Ustaz. Ustaz kata kalau kita sabar dengan ujian pada Allah, akhirnya Allah Ta'ala akan tunjukkan hikmah yang pada kita. Saya memang tak sanggup Ustaz. Bila saya ingat Ustaz, saya menangis. Saya kata betul yang Ustaz cakap. Dia kata waktu dia pergi Mekah, dia dapat layanan istimewa. Sebab anak dia. Sebab anak dia. Dia masuk karodah suka hati dia bila-bila dia masuk. Arab tu nampak dia, tak nak panggil. Masuk rodah. Tak ada dikacau pun. Duduk berapa lama dia tak. Bahkan orang Arab tu peluk dia. Peluk anak dia tu. Gosok kepala dia. Cium-cium dia. Siap bagi duit lagi. Dia kata ni Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus dia kata. Sebab dia kata, kenapa peluk dia? Sebab mudah-mudahan esok dia akan tolong kita masuk syurga. Dia masuk syurga dah. Orang Arab tu. Peluk dia. Mana-mana jumpa peluk. Dia masuk Raudah tu. Bila masih nak pergi je, orang bagi laluan. Hajarul Aswad tu nak cium berkali pun cium dah. Sebab anak dia tu. Dia kata, Ustaz, saya Ustaz peluk dia Ustaz dekat muka. Saya menangis Ustaz.
21 tahun saya jaga dia. Rupa-rupa yang ni Allah Ta'ala nak bagi pada saya. Dekat dunia ni Ustaz. Ni baru dunia ni Allah Ta'ala bagi saya. Sebab ni. Sebab anak saya ni Ustaz. Sebab anak dia. Menangis dia cerita. Sebab tu ketentuan takdir. Yang tu kata bersabarlah dengan takdir Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala rahsiakan pada kita. Dunia Allah Ta'ala tunjuk dah. Kalau di sana nanti. Dia tentu syurga dah. Tentu syurga milik dia dah. Dan dia boleh minta pada Allah. Dia boleh minta pada Allah. Sebab tu bersabarlah dengan apa? Dengan ketentuan takdir, qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita hendak semua tu Allah Taala bagi tak, Allah Taala bagi yang terbaik daripada kita. 21 tahun dia tunggu. 21 tahun. Kadang-kadang marah ustaz kata. Kadang-kadang tu timbul je rasa marah, timbul je rasa macam-macam ustaz. Tapi bila dah duduk dalam kuliah macam ni Ustaz, kita faham. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk daripada 21 tahun, Allah Ta'ala tunjukkan saya pergi Ustaz, rasa macam menteri pula. Masuk pergi mana pun dilayan dengan baik oleh orang Arab. Sebab mungkin di Arab ni pun payah kot nak jumpa macam tu kot. Saya tak pernah jumpa ke anak-anak syurga pada Arab ni jarang sangat. Sebab tu dia peluk, sebab tu kelebihan. Sebab tu berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Berhenti di situ dah. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaatnya, ada kebaikannya dan ada kelebihannya pada kita untuk kita jadikan sebagai amalan kita untuk mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dijemput sebagai tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nil absaladiha wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma fil lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi